Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang sedang menonton sesi kita pada malam ini. Link dalam sesi webinar kita malam ni memang saya nak bawakan kepada anda satu topik yang cukup hangat diperbincangkan. Tapi malam ni saya tidaklah keseorangan sebab saya akan bersama-sama dengan seorang lagi moderator yang juga memang antara individu yang penting juga dalam kita punya dunia digital, dunia NFT, dunia kripto dan sebagainya. Dan bersama kita pada malam ini adalah Datuk Muhammad Fakhruddin, iaitu pengerusi Pertubuhan Gerakan Ekonomi Digital Kebangsaan iaitu NEDMA. Hello. Hello Assalamualaikum. Datuk. Salam. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah sihat. Ah. Macam mana Datuk? Kita dah makan ke dah? Ni ke semua okey? Alhamdulillah hari ni makan awal. Ah. Khas untuk Facebook Live kita pada malam ni. Terima kasih banyak kepada Cik Hilal Azmi dan juga Astro, terutamanya Astro Link dan juga Astro Awani kerana menyediakan inisiatif ni, untuk rakyat Malaysia mengetahui dengan lebih lanjut tentang orang cakap apa? Perkembangan dunia digital di Malaysia ni. Thank you so much. Okey. So malam ni macam mana? Saya nak panggil Datuk Pak Ngah ke nak panggil Datuk Fakhruddin ke saya nak panggil mana satu ni? Panggil Pak Ngah je lah. Panggil Pak Ngah je lah. Okey. Sebab saya tengok dekat poster ada nama Pak Ngah. Tapi Ya saya. yalah bila saya tahu nama betul tu saya macam nervous jugalah kan. Okey. Terima kasih Pak Ngah, Pak Ngah Kun yang juga bersama kita pada malam ni. Dan yang paling penting malam ni kita nak bawa kepada anda semua, bagi anda yang sedang menonton kami menerusi Zoom, anda boleh untuk bertanya soalan terus menerusi ruangan chat bersama dengan kami. Dan bagi anda yang mungkin menonton kami menerusi Facebook Live Astro Awani, terima kasih kerana menonton kami di Facebook Live. Sebab apa? Kalau anda yang berada di Facebook Live tu, anda bolehlah pergi ke link yang telah pun dikongsikan di bahagian ruangan chat itu. Sebab apa? Kami perlukan anda berdaftar dahulu untuk terus berinteraksi bersama kami di ruangan Zoom ini. Sebab ini adalah antara KPI kami jugalah, nak kena jaga kan. Itulah pastinya. Jadi topik kita malam ni adalah NFT dari sudut syariah, halal atau haram berdagang dalam NFT. Jadi malam ni saya bawakan kepada anda tetamu khas kita iaitu Dr. Taha Muhammad Omar, iaitu Ketua Pegawai Operasi bagi Center of Digital Assets Malaysia. Selamat datang Doktor. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ya. Okey. So, untuk kita mulakan dalam sesi awal pada malam ni, sebenarnya kita nak mulakan dengan Pak Ngah dulu maybe. Pak Ngah, dalam fasa sekarang ni kalau kita tengok balik dunia digital terutamanya di bahagian kripto contohnya, nampak gayanya market tengah crash ni, berdarah-darah orang cakap. Market tu tengah berdarah. So macam mana tu, boleh Pak Ngah boleh kongsikan sikit kita punya perkembangan dunia digital, dunia kripto kita sekarang ni macam mana? Dah berdarah-darah market ni, menakutkan pula untuk kita nak masuk. Ya, terima kasih Hilal. Yang saya hormati jemputan kita Dr. Taha. Betul apa yang Hilal sebutkan pasal market tengah crash sekarang ni, terutamanya dari segi kripto. Tapi pada saya, kalau melihat kepada dunia digital yang sebenar, kita jangan hanya melihat kepada mata wang kripto sahaja, sedangkan kita lupa tentang benda-benda lain yang sedang giat diperbangunkan. Yang saya nampak lah, kalau tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan penonton buat sedikit searching ataupun homework, kita tengok banyak negara-negara jiran yang sedang mempromosikan forum ataupun summit dalam dunia digital. Yang kita tengok sekarang ni sedang berlangsung di Singapura. Next month kita akan ada di Bali Coinfest dan juga di Korea. Jadi kalau sekiranya dunia digital ini kita melihat pada skop kripto itu sahaja, mungkin kita akan rasa yang keadaan ini berbahaya dan juga mungkin kita tidak mahu involve
di dalam sektor ini. Tapi bagi saya ianya amat merugikan kalau kita melihat kepada kegusaran yang berlaku sekarang ni. Sebab ianya adalah market. Kita faham dia akan ada naik dan dia akan turun. Tapi kalau kita melihat pada skop yang lebih besar, okay, dalam dunia Web3 sebagai contoh, dalam dunia decentralized finance sebagai contoh, dalam dunia metaverse sebagai contoh, ianya sedang hangat dan giat diperbangunkan, dan bagi saya ianya adalah salah satu the future lah, okay, the future yang perlu digrab, at least kalau tidak menceburkan diri dalam bentuk investment, tapi kita perlu ceburkan diri kita dalam pembangunan ilmu tentang dunia digital ini. Itu pendapat saya lah. Okey. So Pak Ngah, kita mungkin ada soalan kepada Dr. Taha. Saya rasa Pak Ngah, seperti yang kita bincangkan sebelum ni, Pak Ngah ada soalan pertama sebenarnya kepada Dr. Taha, tapi saya bagi background sikit bagi anda yang mungkin belum mengetahui NFT itu apa. NFT merupakan non-fungible token yang memang telah menjadi pun trendy pada masa ini, dan non-fungible token ini memang antara benda yang memang peluang baru untuk kita, peluang menjana ekonomi dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan anda juga, sesi malam ini sebenarnya dibawakan khas oleh Malaysia NFT Club, MNC, yang mana kita bawakan kepada anda untuk membolehkan kita semua lebih faham tentang dunia NFT ni apa, dan juga bagaimana NFT ini boleh membantu kita dari segi ekonomi. Pak Ngah, soalan terus. Pak Ngah punya soalan. Unmute Pak Ngah, tolong. Baik, terima kasih Hilal. Tadi teguk dah, dia teguk kita balik. Okey, Dr. Taha. Okey, kita faham NFT ini sudah pun orang bercakap, okay, seantara dunia makan tahunan. Okey, maksudnya dah bertahun orang bercakap. Tapi berada di Malaysia ini, saya kirakan ianya antara benda yang baru. Mungkin tak salah kalau saya sebutkan bermulanya daripada tahun lepas, ini menjadi satu hype di Malaysia. Ramai yang menceburkan diri, dan saya pasti dan yakin sampai ke saat kita tengah bercakap ni, maybe anak-anak muda di Malaysia ni dah pun terekspos, terdedah dengan NFT ni lebih ramai daripada tahun lepas. Ya, of course benda tu. Cuma kegusaran ramai yang agak saya mendapat banyak soalan-soalan daripada untuk pengetahuan doktor juga dan juga para penonton. Kami di Malaysia NFT Club dengan kerjasama dengan NETMA, kita dipanggil untuk melakukan ceramah-ceramah ataupun training kepada universiti-universiti. At the moment kita dalam sekitar Lembah Kelang. Dan banyak soalan-soalan yang bila kita pergi, selain daripada soalan-soalan teknikal, satu soalan yang kerap diajukan kepada saya tentang status wang kripto ni dalam perspektif Islam. Okay. Kita faham apabila kita bicara tentang dunia digital, dan kita sebagai orang Islam tidak boleh lari tidak dengan meletakkan hukum dan juga asas agama itu sebagai satu benda yang priority, yang paling penting. Jadi apakah pandangan doktor? Ini saya mewakili semualah. Apa pandangan doktor tentang status, okay, wang kripto itu dalam perspektif Islam? Silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator Datuk Pak Ngah Kun dan juga saudara Hilal Azmi, dan juga terima kasih kepada NETMA kerana sudi menjemput saya pada malam ini, dan juga terima kasih kepada Link at Astro Awani kerana sudi menjemput saya pada malam ini untuk membincangkan topik yang diketengahkan. Jadi sebenarnya dalam Islam ni kita ada 5 perkara yang kita perlu bincangkan dalam kehidupan kita secara umum. Yang pertamanya adalah iman, yang kedua adalah ibadat, yang ketiga adalah akhlak, yang keempat adalah muamalah, yang kelima adalah muasyarah. 5 benda, saya ulang. Yang pertama keimanan, yang kedua ibadat, yang ketiga akhlak, yang keempat muamalat, yang kelima muasyarah. Biasanya kebanyakan asatizah di luar sana ataupun ustaz-ustaz di luar sana, banyak kita membincangkan tentang iman, ibadat, akhlak. Muamalah pula jarang-jarang ataupun
terhad perkongsian para asatizah berkaitan dengan muamalat ataupun jual beli barangan dengan orang awam. Muasyarah pula kita jelaslah nikah, talak, rujuk itu senang. Tetapi muamalah ni sangat kurang dikongsikan dengan pengguna-pengguna di luar sana, orang awam di luar sana, sedangkan ia memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan seharian kita. Tiap-tiap hari kita keluar pergi kerja, itu satu muamalat. Kita buka kedai burger, itu satu muamalat. Kita order dekat Foodpanda, itu satu muamalat. Kita pergi bank, itu satu muamalat. Kita guna Toll Plaza, Touch and Go, itu juga satu muamalat. Begitu juga termasuk dengan NFT maupun kripto. Ini adalah satu muamalat. Namun tidak dibincangkan. Jadi alhamdulillah, terima kasih pada malam ini kerana membuka ruang kepada saya untuk kongsikan berkaitan salah satu daripada cabang muamalat, iaitu digital assets. Baik, selain daripada digital asset, kita ada aset biasalah, aset fizikal seperti rumah, kereta, kedai dan sebagainya. Kemudian kita ada aset mudah cair seperti cash. Kemudian kita ada aset seperti komoditi, emas, minyak, jagung, gandum dan sebagainya. Jadi dalam cabang-cabang muamalat ini ada digital asset, dan dalam digital asset termasuklah cryptocurrency. Baik, cryptocurrency ni bilakah ia bermula? Kalau kita patah balik sejarah cryptocurrency ni, dia bermula tidaklah begitu lama sangat. Mungkin paling awal lah kita boleh katakan ketika Bitcoin punya white paper dikarang oleh Satoshi Nakamoto. Itu baru sahaja 2011 ataupun 2010. Dan white paper itu disiarkan ataupun dipublish pada tahun 2013. Ketika itu tidak ada seorang pun mahu mengambil tahu tentang Bitcoin. Namun setelah berlalunya beberapa tahun, masuk tahun 2015 dan ke atas, mula ramai yang terpanggil dan melihat bahawa dalam cryptocurrency ini adalah peluang untuk menjana pendapatan sampingan. Sehingga ketika itu kita tidak memandang daripada sudut syariah ataupun perspektif agama, kerana asatizah pun tidak tahu sangat tentang perkara ini. Tetapi ketika PKP ataupun ketika pandemik berlaku, iaitu pada awal tahun 2020, ketika itu pengguna ataupun pedagang di dalam dunia kripto mencanak dengan kadar 400%. Nah, ketika itulah baru para asatizah terpanggil dan rasa perlu ada perbincangan apakah hukum perdagangan jual beli cryptocurrency. Itu yang pertama. Oh, panjang mukadimah itu yang pertama. Yang keduanya, tidak cukup sahaja kita memandang daripada sudut perspektif syariah ataupun undang-undang Islam, kita juga perlu pertimbangkan undang-undang di dalam negara kita. Bagaimana kita tahu cryptocurrency ini telah pun dikategorikan oleh Suruhanjaya Sekuritas. Jadi ini adalah dua perkara yang mana Islam perlu lihat sebelum menentukan sesebuah aset itu patuh syariah ataupun tidak. First kali kena tengok dalam penubuhan dia ada dia punya usaha, maknanya ada fundamental value, nilai asas. So cryptocurrency ni apa nilai asas dia? Nilai asas di sebalik cryptocurrency adalah blockchain technology. Jadi blockchain technology ni apa pula? Blockchain technology dengan bahasa mudah adalah sebuah buku kira-kira, sebuah ledger di mana di dalamnya dirakamkan setiap transaksi masuk, keluar, pemilikan cryptocurrency tersebut. Jadi sebuah kripto itu bernilai kerana fundamental value, iaitu blockchain technology. So cukup syarat yang pertama. Syarat kedua pula, adakah ia memberi manfaat? Semestinya ada manfaat. Apa manfaatnya? Bila kita buy low, sell high, ataupun kita beli pada satu harga, kemudian kita jual pada harga yang lebih tinggi, sama seperti perniagaan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu antara satu sama lain dengan cara yang batil kecuali ia satu perniagaan. Jadi kita perlu lihat perspektif Al-Quran itu pada cryptocurrency, ia adalah satu perniagaan di mana kita membeli dengan satu harga, kemudian kita menunggu harga naik dan kita jual, so ada profit margin di situ. Namun
Cryptocurrency kesemuanya kita tidak boleh, kalau sebut dalam bahasa Inggeris, we cannot paint it with the same brush. Tak boleh kata semua cryptocurrency halal. Kerana ini masuk faktor yang kedua pula. Tadi saya dah ceritakan faktor dia punya kewujudan dan faktor manfaat. Dah cukup syarat. Namun faktor apakah anasir-anasir luar yang boleh menjadikan dia tidak patuh syariah. Contohnya, di luar sana kita ada cryptocurrency yang khusus diwujudkan untuk channel-channel porno. Ada cryptocurrency yang diwujudkan khusus untuk perjudian. Ada cryptocurrency yang diwujudkan untuk peminjaman yang berteraskan kepada riba. Jadi cryptocurrency itu secara asasnya patuh syariah. Namun kerana anasir luar seperti riba, porno dan juga perjudian, maka ia menjadi tidak patuh syariah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah anasir selepas pemilikan cryptocurrency itu, di manakah ia disalurkan? Adakah kita menggunakannya untuk penggubahan wang haram, maka jelas dia melanggar undang-undang negara. Ataupun kita ada pendapatan daripadanya, kemudian kita tidak mendeklar ataupun kita tidak menjelaskan pendapatan kita daripada sana, maka ia melanggar undang-undang negara. Jadi ini antara 3 aspek untuk melihat sama ada ia patuh syariah ataupun tidak. Jadi kalau kita memenuhi 3 aspek ini, insya-Allah perdagangan cryptocurrency adalah patuh syariah. Namun bukan semua, perlu pertimbangkan 3 aspek ini. Tu dia. Yang the best part Dr. Taha, ada bila Dr. Taha cerita pasal muamalat tu, orang cakap, "Weh, bank muamalat ke ni?" Macam tadi saya punya ni director saya Amy tadi dia tanya, Hilal ni bank muamalat ke? Bukan muamalat. Muamalat tu berkaitan dengan perniagaan yang jarang dibincangkan, itu yang doktor cuba sampaikan. Tapi kan doktor, bila kita tengok balik memang maksudnya dari segi cryptocurrency itu memang dia dah setakat ni, kalau berdasarkan cryptocurrency yang memang asas seperti yang disahkan oleh Suruhanjaya Security kan, ada 5 kan. Ada 5 jenis kan, Ethereum, Bitcoin Lite dan sebagainya. Itu semua dia boleh. Okey, tapi macam ada jugalah kegusaran tentang NFT. Okey. Secara amnya, bagaimana pula pandangan syariah berkaitan dengan NFT ni pula? Baik. Dalam dunia, terima kasih Hilal atas soalan yang sangat menarik. Dalam dunia digital asset, cryptocurrency ni adalah orang kata medium ataupun jambatan untuk membeli ataupun menjual sesuatu barang. Tapi sebelum dia menjadi medium, dia sendiri telah menjadi sebuah aset. Maknanya macam ni, saham. Saham ni kita tidak boleh menggunakan saham untuk membeli barang kerana saham itu sendiri adalah barang. Kalau kita jual beli barang dengan barang, dia jadi barter trading lah, which is tidak menjadi masalah juga. Dalam konteks cryptocurrency, dia asalnya seperti saham juga, security juga. NFT ni pula adalah satu cabang yang lain di mana dia tidak terhad kepada mata wang ataupun koin tersebut, tetapi dia telah meluaskan ke arah audio, visual dan juga image. Audio, video dan juga image. 3 benda ini. Jadi NFT ini seperti yang mana Hilal sebut di awal rancangan kita, non-fungible token. Bahasa kita, token tiada pendua. Non maksudnya tiada, fungible pendua, token adalah maksudnya sebuah file yang telah dilapik dengan smart contract dan diikat di dalam blockchain dengan kod-kod yang tertentu. Sebab itu dia jadi tiada pendua. Dalam teori ekonomi, bagaimana sebuah barang boleh menjadi nilainya tinggi bila permintaan tinggi namun supply-nya kurang. Jadi bila supply kurang, demand tinggi, nilainya naik. Apatah lagi bukan supply-nya kurang. Supply-nya hanya satu. Supply-nya bukan terhad, bukan kurang, supply-nya satu sahaja. Contohnya, kalau kita pergi ke museum, contohnya di Perancis, dulu katanya ada satu gambar yang dinamakan sebagai Mona Lisa.
Maka apa yang menjadikan Mona Lisa hanya sebagai gambar itu bukan sekadar dengan karyanya, tapi kerana dalam dunia ini hanya ada satu dan telah telah disahkan oleh semua karyawan-karyawan seni, pelakar, penulis, pelukis, hanya ada satu Mona Lisa. Hatta kalau ada Mona Lisa itu di photostat pun, orang takkan letakkan nilai yang sama kerana itu adalah pendua kepada Mona Lisa yang asal. Maka NFT itu wujudnya di sana. Tetapi sebenarnya NFT itu bernilai kerana 3 benda. Yang pertama kerana perekanya. Mereka akan tengok. Contohnya antara NFT yang terlaris ataupun termaju adalah Besi ataupun Messi, iaitu Bored Ape Yacht Club, ataupun Messi iaitu Mutant Ape Yacht Club, yang baru sahaja melancarkan game mereka dalam bentuk NFT iaitu Yuga Labs. So kalau kita lihat di sana, Besi dan juga Messi, mereka melihat siapa pengkaryanya. Mereka lihat siapakah komunitinya. Itu yang pertama. Kemudian nilai yang menjadikan kepada NFT ini adalah social punya presence. Maknanya yang memegang NFT ini siapa? Adakah daripada golongan bawahan ataupun golongan elit ataupun artis. Jadi contohnya ada contohnya dalam NFT CryptoPunks, CryptoPunks, antara pemegangnya adalah LeBron James. Jadi LeBron James ni kita kenal sebagai seorang tukang main basketball lah, bola keranjang. Jadi dia kata dia tu ada LeBron James, hantar LeBron James dia pegang apa nama CryptoPunk, dan depa ada buat satu NFT CryptoPunk muka macam LeBron James. So kalau saya ada CryptoPunk, maka saya boleh diasosiatkan dengan LeBron James, dan mungkin kalau ada perkumpulan atau ada seminar LeBron James datang, I can have a special access. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang menjadikan NFT ni bernilai selain daripada supply ataupun limited supply ataupun supply-nya satu adalah kerana real use case. Real life use case. Mana penggunaannya di dalam alam nyata. Satu benda yang berada dalam alam maya, contohnya NFT ni, tidak akan mungkin bernilai, tetapi dia akan lebih bernilai bila dia ada kepenggunaan dalam alam nyata. Jadi contohnya katalah Hilmi ataupun Datuk Pak Ngah beli NFT Besi ataupun Bored Ape Yacht Club pada hari ini yang mungkin bernilai 10 Ethereum ataupun 20 Ethereum, Pak Ngah akan ada akses kepada billion dollar punya club yang ada dalam New York City. So Pak Ngah hanya pergi club tu, tunjuk ni aku ada NFT Bored Ape Yacht Club, bagi aku masuk, dia bagi masuk. So segala facilities yang ada, contohnya swimming pool, guna kereta Ferrari kat sana, lepak dengan depa, minum tu tolak tepi lah kan, minum teh ais lah kot kan, minum teh ais, makan cheesecake ke apa, New York cheesecake kan. Semua facility tu Pak Ngah entitled tu. So Pak Ngah lepak ataupun Hilmi akan duduk bersama dengan orang-orang yang berstatus atas, dan daripada sana akan ada networking. So we all know high network equals high net worth. So ini antara 3 perkara. Cuma daripada perspektif Islam, nanti kita tunggu sampai tu dulu, nanti saya sambung. Okey. Itulah yang kalau kita nak cerita tentang NFT itu. Ya, Helmi. Saya takut panjang pula saya explain. Hilal. Tapi tak apa. Pak Ngah, next soalan tak apa. Kita terus dari Pak Ngah lah. Okey. Jelas, clear, sangat-sangat penjelasan daripada Dr. Toha. Pemerdagangan kripto itu dibolehkanlah, Doktor, no, di dalam perspektif Islam. Dan NFT ni dia ada banyak lah mazhab, tetapi orang cakap mazhab dia macam ada sesetengah orang menggunakan mata wang fiat kan. Kenapa? Sebab mereka nak memahamkan dulu, niat dia orang tu untuk memahamkan dulu orang-orang ni, supaya sebab benda ni baru dan tak ramai orang tahu. Jadi untuk mendekati, approach
kepada orang-orang ni, mereka menggunakan cara yang lebih mudah. Okay? Jadi apa yang doktor sebut tadi tentang hukum, bukan hukum, pandangan terhadap NFT ni secara general kan. Jadi NFT ini adalah satu benda digital. Ini satu soalan juga yang saya dapat daripada students yang kita train. Bila kita tengok kepada bentuk ataupun barang fizikal, ianya boleh dijadikan, benda tu boleh kita buat secondary, kita boleh jual second hand. Antara benda tu berlaku naik harga atau turun harga, itu yang kedua. Tetapi dalam dunia NFT ni kita tak nampak, kita ianya dalam bentuk digital kan. Bila bentuk digital tu ramai yang skeptical terhadap keadaan internet. Mana tahu tiba-tiba tu benda tu boleh hilang sebab dia tidak berada dalam genggaman kita. Itu. Jadi mungkin doktor boleh tengok kepada soalan dia adalah macam bagaimana kita nak melihat NFT ini adalah satu aset yang sebenarnya adalah the next future mungkin. Okay, sebab sekarang ni ramai juga yang melihat kepada benda ni adalah scam, NFT adalah scam, Jadi apa mungkin yang ni lari sikit daripada tajuk tadi, sebab saya akan lead pada soalan yang seterusnya. Jadi apakah pandangan doktor terhadap persepsi masyarakat, terutamanya orang kita di Malaysia terhadap aktiviti scam dalam NFT? Baik, sebenarnya kita bila kita sebut tentang scam ataupun NFT itu sendiri, saya bagi tahu secara jelas secara dari segi bacaan saya dan sedikit literature review ataupun research saya, kalau di luar sana ada 100 projek NFT. Saya ulang balik Kalau di luar sana ada 100 projek NFT, saya boleh katakan 98 adalah scam. Ataupun 98% adalah bubble. Baik, jadi bagaimana kita nak melihat sebuah NFT itu scam ataupun tidak, maka kita perlu kita perlu buat due diligence. Due diligence macam mana kalau katalah Pak Ngah nak beli rumah ataupun Pak Ngah nak beli kereta second hand, Pak Ngah kena buat due diligence, nak kena tengok track record servis dia, nak tengok siapa pemilik dia, tengok mileage dia, itu basic due diligence. Sama juga dengan NFT ni, pertama sekali kita tengok community dia. Itu yang that is the most basic. Tengok bilangan community dia. Yang kedua, tengok dia punya roadmap. Apa projek dia sekarang, apa projek dia di masa hadapan. Dan yang ketiga, tengok real life use case. Kalau tidak ada real life use case, dia sekadar hanya di dalam dunia digital, di dalam alam maya macam Pak Ngah sebut tadi, most probably boleh menjadi dia sebuah bubble ataupun akan berlakunya rug pull. Terbukti pun dah terbukti. Dan dari segi security kita tak risau. NFT tu tak hilang. Hilang benda lain hilang benda lain, tak hilang tu benda lain. Hilang nilai tu benda lain. Ini kita kena bezakan. Hilang dia takkan hilang sebab benda tu disimpan di dalam blockchain encrypted with codes yang mana membentuk sebagai sebuah token. Dia takkan hilang. InsyaAllah ada kat sana. Yang kedua, hilang nilai itu besar kemungkinan boleh berlaku. Jadi antara kalau kita nak tengok, buat due diligence. Pertama, tengok community support. Yang keduanya, tengok real life use case. Yang ketiga, saya sebut apa tadi, saya pun dah lupa. Kan? So, community, roadmap dia. Tengok roadmap. Dan roadmap ini bagi saya letak last lah. Pasal roadmap ni siapa-siapa boleh sembang gajah terbang. Siapa-siapa boleh kata okey insya-Allah kita nak buat ni. Quarter 4 2022 kita nak buat ni. Quarter 1 2023 kita nak buat. Siapa-siapa boleh cakap. Tapi learning kamu ada apa? Real life use case. Sebab tu kalau kita tengok Basing Messi ataupun Bored Ape Yacht Club dan juga Mutant Ape Yacht Club dengan kerjasama dengan Yuga Labs, dia buat The Other Side. Boleh Google Other Side. Other Side ni adalah sebuah metaverse ataupun game yang dibuat dan dalam situ ada 3 alam. Ada alam GUI, ada alam warna merah, ada alam rainbow yang mana dia akan menjual
NFT-NFT-nya. So NFT-NFT ni kadang-kadang boleh menjadi sebagai money game di mana dia membuat fundraising. Dia letak NFT dan dia kata NFT ni esok lusa hampa boleh guna di dalam game. Jadi NFT berbentuk dalam game, saya lebih yakin berbanding NFT yang tak ada penggunaan dalam game. Sebab sekurang-kurangnya bila NFT ni digunakan dalam game, dia dah ada real life use case. Dalam game itu kita boleh dapat token, kita akan ada quest, kita main game yang mana kita panggil sebagai play to earn. Dan kalau kita lihat sekarang, kita Mobile Legend, PUBG, Minecraft, Roblox, semua mereka ini telah orang dah mula pitching kepada mereka. Hai PUBG, hai Tencent Studio, hai Minecraft, hai Mobile Legend, jom kita kerjasama. Kan kalau kita main PUBG, kita ada every season. Saya ingat PUBG dah masuk season 16. Lebih, mungkin season 20 lebih. Dia ada jual skin. Dia ada jual helmet. Helmet tu ada skin. Pistol tu ada skin. Jadi pistol-pistol ini bila habis season tu, dia dah tak ada guna. Tapi kalau dia integrate dengan NFT dan juga tokenomics. Tokenomics ni maknanya jual beli di dalam dunia game itu tidak lagi menggunakan wang ringgit tetapi menggunakan token-token yang tertentu. Mungkin dia boleh buat token sendiri. Dia punya token PUBG punya token mungkin PUB nama token dia. Kalau Minecraft punya token MIN. So dengan itu ada pertukaran tokenomics di situ dan ada benda yang didagangkan, dijual dan dibeli. Dan benda itu boleh digunakan dalam game pula. So ada real life use case, maka insya-Allah itu tidak scam. Yang menjadi scam, yang menjadi rug pull ni biasanya yang sekadar gambar. Okey, doktor, sebab lalang doktor dah termasuk kepada game tadi ni. So maksudnya dekat sini kalau perspektif Islamnya, kalau penggunaan NFT itu dalam game tu contohnya, yang penting main game jangan sampai larut, tertinggal semayang semua tu. Yang tu kita tahu yang tu berdosa, tapi kalau dia guna tu perdagangan itu dalam game dan sebagainya, dalam perspektif Islam adakah okey macam mana? Tidak ada benda yang mengharamkannya. Itu jelas. Bila kita sebut game, selagi mana tidak ada dalil yang mengatakan game tu haram, sebab kalau lara tu dia atas inisiatif sendirilah. Hang yang tak jaga solat, betul hang nak salahkan PUBG, itu salah lah. Baik, untuk juga nak menyambung soalan tadi tu, game pula ada dua jenis. Okey, contohnya kita bincang tentang metaverse. Baru-baru ni ada metaverse di Las Vegas. Mereka membuat satu metaverse untuk perjudian. Jadi antara NFT yang dijual adalah meja-meja blackjack, meja poker di dalam kasino. Jadi kalau saya beli meja poker, kemudian ada orang masuk dalam metaverse tu, dia nak main poker guna meja NFT milik saya akan dapat royalty daripada setiap perjudian mereka. Itu jadi haram kerana hasil pendapatan saya daripada NFT itu adalah meja poker. Poker pula apa? Poker tu judi. Judi itu haram, maka pendapatan itu haram. Namun kalau pendapatan saya menjual NFT pistol. Dengan pistol itu dia main game, tembak. Tak ada unsur judi, dia unsur entertainment. Tapi ada juga dari sudut image. Sudut image. Contohnya tadi dah sudut judi dah. NFT itu jadi haram. Sudut image. Contohnya kita main game NFT, kita ada skin. Skin tu pula bra dan juga bikini bra. Lepas tu ada orang beli. Bila dia beli bikini bra NFT tu daripada kita, dipakaikan kepada wanita, kemudian wanita itu ditayangkan dalam bentuk keadaan separuh bogel, maka itu boleh jadi jatuh tidak patuh syariah kerana image menyokong ataupun mempromosikan benda-benda yang berunsur fahish, berunsur tidak ada rasa malu, maka juga tidak menjatuh tidak patuh syariah. Maksudnya ke arah porno macam tu pun dia kira tak patuh ke arah porno lah. Porno. So dia jadi haram kerana image. Tadi haram kerana judi, ni haram kerana image. Ada lagi satu haram, NFT ni boleh jadi haram bila kita sendiri menjadi developer NFT itu dan kita membuat skim-skim untuk menipu orang di luar sana. Yang tu haram kerana gharar pula. Jadi itu.
Okey, Okey, okey. Hilal sekejap Hilal. Teruskan Pak Ngah. Alang-alang tu, okey dia nak lead pada soalan tadi lah. Saya ni sebab saya ada juga explain lah kepada rakan sahabat-sahabat yang tanya tapi tidaklah menggunakan term-term hadis Al-Quran sebab saya bukan ahli yang boleh bercakap. Dulu mak suruh jadi ulama tapi besar-besar dia jadi alamak. Jadi jadi maksud apa yang boleh saya rumuskan daripada apa yang doktor sampaikan tadi, hukum berdagang di dalam NFT ini adalah hukumnya adalah tidak haram. Tidak harus. haram. Okey, Harus. tidak haram harus selagi dia tidak melanggar tak apa mungkin doktor boleh jelaskan secara ringkas pendek sebab kita ada 30 minit. 30 minit lagi dan ada satu soalan daripada Nazirul Nazrin yang mungkin kita akan tanya lagi. Mungkin doktor boleh ringkaskan dan tepatkan pada statement tu. Perdagangan kripto, okey baik, bismillah. Perdagangan kripto dan juga NFT secara umumnya adalah harus selagi mana tidak ada anasir ketiga ataupun anasir luar yang mengharamkannya. Untuk kripto ada 3 anasir yang boleh mengharamkannya, iaitu judi, riba dan juga gharar. Manakala untuk NFT juga ada 3 anasir luar yang boleh mengharamkannya. Yang pertama judi, yang kedua imej tidak patuh syariah dan yang ketiga adalah gharar. So umumnya dia harus, tetapi selagi mana tidak ada anasir luar yang mengharamkannya. Namun sebagai penutup di sini kena juga patuh pada undang-undang negara Malaysia dan juga Suruhanjaya Security Malaysia secara khusus. Okay, Hilal, teruskan. Doktor, apa ni tidak patuh syariah? Imej tidak patuh syariah tu maksudnya kalau orang tak pakai tudung pun tak boleh lah? Sebenarnya begitulah Hilal kan, kalau saya nak jadi keras sikit ataupun kita kata syadid lah kan. Tapi there's no two ways around it. Tidak ada jalan lain dalam konteks menutup aurat ni, tidak ada konteks dia sama ada hang tutup atau tak katuk. Yes, betul. Tutup atau buka. Okey, kita terus kepada soalan daripada Nazirul ni, doktor. Dia minta tolong ni untuk siapa ni pancarkan kepada kita. Sebab soalan dia macam ni, dalam NFT ada satu proses nama dia minting. Pembeli membeli satu NFT, akan tetapi NFT yang dibeli tu hanya terpapar di wallet pembeli mengikut waktu yang ditetapkan oleh pemilik NFT tersebut. Nampak macam pembeli tak tahu apa yang dia beli atau dapat. Adakah transaksi begini patuh syariah? Jika tidak, adakah membeli di secondary market hanya jalan untuk membeli NFT secara patuh syariah? Macam aneh soalan dia. Okay, tapi tak apa. Baik, bila kita sebut tentang NFT dia ada 2 benda. Pre-minting. Mana pre-minting proses ni maknanya kita nak beli NFT tu tapi NFT tu belum dibuat. Jadi kita beratok. Dan kita tunggulah apa yang akan dimintingkan, apa yang akan dilakarkan, apa yang akan direka. Dan bila kita beratok tu, bila kita sampai kat pintu giliran kita, dia bagilah ni NFT kamu. Sedangkan kita tak tahu pun apa yang kita bakal terima. So di sini ada unsur gharar, ada unsur penipuan kerana pembeli tidak tahu apa sebenarnya yang dia beli. Jadi transaksi NFT seperti ini dikategorikan sebagai gharar. Namun ada NFT berbentuk surprise. Surprise ini lain kerana dia boleh jatuh bawah akad hibah. Contohnya saya main game, saya masuk dalam satu alam bunian, saya lawan dengan jin, saya bunuh jin tu saya dapat hadiah. Itu surprise. Jadi surprise jatuh bawah akad hibah. Tapi kalau saya memang keluar duit, lepas tu saya tak tahu pun NFT apa bakal saya dapat, ada unsur gharar di situ, itu lebih baik dielak. Manakala kaedah yang kedua tadi itu berbentuk surprise, itu lebih kepada hibah, tidak ada masalah. Okey. Faham. So maksudnya dekat situ kalau yang tu satu. Yang soalan tadi jawapan dia kira gharar lah. Gharar kalau tak patuh syariah lah. Yes. Jadi adakah membeli di secondary market adalah hanya jalan untuk NFT membeli secara patuh syariah? Lebih baik di sana. Lebih baik di secondary market kerana anda akan lebih jelas dengan apa yang anda beli dan tidak ada unsur gharar di situ. Jadi doktor tahu, maksudnya saya boleh cakap kalau kita nak beli NFT ni macam kita berdagang dekat online marketplace yang lain.
Ya, Maksudnya yang penting benda tu tidak ada 3 elemen yang mengharamkannya. yalah. Kan, walaupun kita jual Tupperware tapi Tupperware tu bukan ada gambar lucah, so that mean Tupperware tu okey lah. Contohnya Okey. kan, bekas Ya. makanan tu kan. Bekas makanan tu bagus, maksudnya tak ada unsur-unsur yang boleh mengharamkan dia, maka dia boleh dijual. Kita anggapkan bekas makanan tu sebagai NFT tu. NFT. Ya, Macam ya. tu lah kan. Ya. So konsep dia macam tu jugalah, sama macam membeli dan menjual barangan yang lain jugalah kan. Ya. Okey, tapi maksudnya dari segi, maksudnya dia dekat sini di kripto punya peringkat sampai ke NFT punya peringkat, dia ada kemungkinan untuk berlaku elemen haram. Betul Betul. tak? Betul. Jadi adakah kedua-duanya perlu melalui proses halal dulu sebelum, ataupun salah satu haram dia jadi haram keseluruhannya? Macam mana? Kita pegang kepada undang-undang Qawaid Fiqhiyah. Qawaid Fiqhiyah ni undang-undang asas dalam pembentukan sebuah hukum. Ada hukum asasnya yang berbunyi al-aslu fil al-asya al-ibahah. Asal setiap perkara adalah harus. So secara dasar, secara umum, security seperti NFT dan juga cryptocurrency dia harus. Selagi mana tidak ada anasir luar yang mengharamkan. So dia bermula dengan harus. Lepas tu tiba-tiba macam kita lah, hang lahir Islam. Tengah jalan hang nak jadi bukan Islam, itu maka barulah jadi tak Islam. Macam hadis Nabi, kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam fitrah, iaitu Islam. Kemudian dia yang memilih, kemudian ibu bapanya yang menjadikan dia yang bukan Islam tu. Itu dalam konteks akidah lah. Begitu juga kalau kita nak relate lah. NFT dan kripto secara asasnya kerana kewujudan dia ada usaha dan kepenggunaannya ada manfaat, dia jadi harus. Selagi mana tidak ada anasir luar yang mengharamkannya. Ya, terima kasih banyak Dr. Toha penjelasan yang saya rasa cukup meyakinkan. Terima kasih banyak sebab banyak persoalan ni. Sebab at the end of the day kita kena faham kita bila mempunyai agama kita kena follow benda ni. Nak buat duit juga, tapi dalam masa yang sama kita jangan lari daripada syariat Islam. Okey, Hilal, masa kita tinggal 15 minit lagi, kita cuba habiskan. Ada satu soalan yang rasa Okey, tapi tak apa, dia macam ni. So maksudnya dekat sini Dr. Taha, Islam ni memang indah. Dia merentas zaman, merentas teknologi dan sebagainya. Dan ada juga yang mengaitkan dia juga dalam perdagangan kripto, perdagangan NFT. Ada orang cakap dia tak ada beza pun macam kita buat perdagangan forex ni, doktor. Ya. Macam mana pula tu? Baik, untuk saya faham bahawa forex ya, pertama sekali macam biasalah ustaz-ustaz di luar sana telah pun kongsi bahawa dalam forex ada dua benda. Satu forex, foreign currency exchange, iaitu perniagaan pengurup wang. Yang tu tidak menjadi masalah kerana itu adalah satu perkhidmatan. Ya, untuk perkhidmatan, untuk Hilal nak pergi buat umrah, Hilal tukar Malaysian ringgit kepada rial untuk digunakan di Arab Saudi. Itu adalah amin insya-Allah. Ya, itu adalah servis perniagaan pengurup wang. Namun yang menjadi satu tanda soal yang besar adalah forex trading. Jadi forex online trading, foreign exchange trading online. Baik, bila kita melihat kepada sebuah perdagangan, maka kita kena lihat yang pertama sekali adalah barang yang didagangkan, yang kedua kena lihat kepada penjual, yang ketiga kena lihat kepada pembeli, ya. Barang yang didagang, penjual dan pembeli. Baik, sekarang kita lihat dalam forex, kalau kita menggunakan platform seperti MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5, maka di sana apa perkara pertama yang kita lihat adalah pairing mata wang. Contohnya pairing mata wang ataupun pairing commodity. Commodity macam emas, dia punya ticker adalah XAU/USD. Maknanya kita nak tengok perbandingan harga emas yang berdepan dengan harga USD. Siapakah yang akan harganya lebih kukuh? Siapakah antara dua ni harganya lebih kukuh? Jadi di situ
Lepas tu kita pilih, maka akan ada 2 butang. Satu butang berwarna biru, satu butang berwarna merah. Butang biru tertulis buy, butang merah tertulis sell. Tapi dalam istilahnya yang lain, dia adalah longing dan shorting. Longing bermaksud saya menganggarkan harga emas berdepan dengan USD, ia akan naik. Manakala shorting bermaksud harga emas berdepan dengan USD, dia akan turun, akan lemah. Maka saya pun kata okeylah, saya rasa dia akan naik. Maka saya tekan buy dan saya masuklah saya punya entry. Entry dia pula ada lot size, ada 1.0, ada 0.1, ada 0.1. Dia banyak, lepas decimal point tu maksimum ada 2 kosong lah, itu lot size. Maka benda tu naik. Jadi di sini yang pertama ada anasir. Okey, anasir yang pertama yang berlaku di sini, anasir teka-meneka. Teka-meneka dia sangat rapat dengan perjudian. Bagi saya terangkan ini dulu, perjudian. Kerana Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan khamru, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Apa-apa perkara berkaitan dengan teka-meneka, ia semua adalah permainan syaitan. Jadi di sini ada orang yang mengatakan saya tak meneka, saya membuat technical analysis. Sebelum saya masuk kepada anasir technical analysis, kita mesti faham apa definisi judi. Judi bermaksud di mana 2 atau lebih daripada 2 parti, 2 atau lebih daripada 2 parti yang meletakkan sebahagian daripada harta mereka untuk satu perkara, di mana perkara itu akan favor kepada mereka ataupun tidak. Bila perkara itu favor kepada mereka, maka mereka akan mendapat keuntungan, manakala parti yang mana benda itu tidak favor kepada mereka akan menanggung kerugian. Baik, sekarang ini kita masukkan definisi ini ke dalam dunia forex. Sama, dia ada 2 parti. Kalau saya tekan buy, parti A adalah saya, parti B siapa? Saya lawan dengan orang yang tengah short. Mana-mana orang yang letak buy, against dia akan di-pairing orang yang akan short. Kalau tak ada orang yang nak shortkan pun, market ataupun broker itu sendiri yang akan go against kita punya betting. Itu yang pertama. So, cukup definisi pertama iaitu 2 ataupun lebih daripada 2 parti yang meletakkan wang. Letak wang ada tak? Saya letak wang USD ataupun Malaysian Ringgit. Kemudian apa yang kita betting? Apa yang kita teka-menekakan iaitu hala tuju harga. Dan hala tuju harga, sekarang saya nak masuk technical analysis. Walaupun kita buat technical analysis dan mengatakan bahawa saya mempunyai ilmu, dengan ilmu itu saya dapat menyasarkan harga akan naik dan favor kepada saya, namun market itu tidak dikuasai oleh anda. Sama juga dengan lumba kuda. Lumba kuda, hang letak kuda nombor A akan menang. Tapi kuda tu hang kontrol tak? Hang tak kontrol. Sama juga dengan XAU versus USD, saya letak duit, market tu walaupun saya dah buat technical analysis, market tu tidak dikontrol oleh saya. Maka di sini jika definisi judi dengan saya telah takrifkan tadi, kalau duduk cantik dengan apa yang kita lakukan di dalam dunia forex, maka anda yang sendiri boleh pilih sama ada dia judi ataupun sebaliknya. Itu baru pertama, saya ada 2 lagi. Yang kedua, dalam dunia jual beli, macam saya sebut, kita kena bincang 3 perkara. Benda yang dibeli, benda pembeli dan penjual. Dalam forex, apakah benda yang dibeli? Berlaku tak jual beli? Walaupun butangnya buy dan sell, berlaku tak penjualan aset? Contohnya, kalau saya kata saya nak buy, apa niat saya? Adakah betul-betul saya nak komoditi emas itu? Adakah saya betul-betul nak komoditi emas itu? Dan soalan kedua, adakah market ataupun broker memiliki emas yang diletakkan dalam market? Mana benda itu? Maka yang ada dalam market adalah CFD, Contract for Deferment. Apa maksud Contract for Deferment? Dia adalah sehelai kertas yang mana nilainya terletak pada aset
yang kita nak dagangkan lah, iaitu emas. Tapi aset tu tak wujud. Manakala yang membeli tidak ada niat untuk menyimpan aset itu, yang menjual tidak juga memiliki aset tersebut. Maka di sini masuk hukum yang kedua, kita panggil sebagai bai'ul ma'dum, iaitu barang yang nak dijual ataupun dibeli tidak wujud pun. Contohnya kalau saya kata kat Datuk ataupun Helmi, hang nampak burung atas pokok tu? Nampak? Helmi kata, Hilal kata nampak. Aku nak jual kat hang burung tu. Berapa hang nak beli? RM5. Okey, aku jual kat hang. Hang pandai-pandailah tangkap burung atas pokok tu. So, how on earth you are going to catch that bird on the tree? So, saya pun tak boleh tangkap. Jadi, yang menjual pun tak memiliki, yang nak membeli tidak boleh memiliki. Jadi, ini kita panggil sebagai bai'ul ma'dum. Dan tata burung tu bukan aku punya pun. Kan? Yang ketiganya pula, jadi kalau wujud benda ini di dalam forex, maka anda sendiri boleh meneka apa hukumnya. Dan yang ketiga, apa yang berlaku di sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah ta'jilul badalain. Ta'jilul badalain bermaksud saya melengahkan dalam pemberian duit untuk membeli barang, dan orang yang menjual barang melengahkan dalam menyerahkan barang kepada saya. Contohnya, dalam dunia ni, dalam muamalat, ada dua saja transaksi. Sama ada saya ambil barang dulu, duit bagi kemudian, ataupun duit bagi dulu, barang ambil kemudian. Ya, itu jelas. Kalau barang dulu, duit nanti, dia kita panggil hutang. Kalau duit dulu, barang kemudian, dia panggil cash up front. Easy peasy, lemon squeezy. Tapi ini duit pun tak pi, barang pun tak sampai dengan sengaja. Maka kita panggil ta'jilul badalain. Maka ada unsur penipuan di sini, unsur sengaja nak membatalkan perniagaan. Kalau ini wujud, anda juga teka, ia harus ataupun tidak. Tapi dengan bersandarkan tiga perkara ini, saya nampak benda ni wujud di dalam dunia forex. Maka kalau benar wujud, maka hukumnya tidak patut syariah dan juga haram. Jadi kalau macam tu di peringkat kripto, maksudnya berlaku pemindahan nilai itulah, maksudnya kalau saya Mabi' benda yang dijual tu. Yes, dia ada. Maksudnya saya trade hari ni 1 Ethereum, saya jual 1 Ethereum, ada orang dapat Ethereum tu dan saya pun bagi kat dia Ethereum, ataupun saya beli Ethereum tu, saya dapat Ethereum. So maksudnya dia berlaku jualan dan beli tu okeylah kan? Ya. Buy low sell high still okey lah maksudnya kan? Ya. DCA, dollar cost averaging, buy low, sell high, semua boleh. Guna Wyckoff ke, guna MACD ke, MACD. Itu semua teknik boleh. Buy low, sell high pun boleh. Tidak menjadi masalah. Cuma bila sebut dalam kripto pula ada perpetual futures trading with leverage. Itu benda lain. Tak cukup malam ni Dr. T nak share dengan hampa, bakal nak jemput lain sekali. Yes, boleh. Thank you so much Dr. Taha. Maybe Pak Ngah, kita simpulkan sikit untuk malam ni. Baik, kita ada 1 minit untuk Pak Ngah. Kita kalau nak sembang bab ni, Allah tambah bab yang hukum haram, hukum ni panjang kan, panjang. Semoga kalau ada diberi peluang lagi oleh pihak Awani, kita boleh sambung sikit lagi. Ada lagi 2-3 soalan nak tanya tapi tak sempat, tak apa. Jadi terima kasih banyak Dr. Toha, thank you so much Isra Awani, thank you so much pada Hilal. At least usaha yang kita buat pada malam ni untuk menerangkan sedikit tentang kaedah ataupun NFT dan juga kripto ini dalam perspektif Islam dapat dijelaskan. Bagi saya penjelasan Dr. Toha tadi ataupun nama manja dia Dr. T adalah jelas dan juga senang untuk kita faham. Jadi terima kasih banyak. InsyaAllah kalau ada apa-apa nanti kita akan seterusnya lah. Yes. Terima kasih banyak juga Datuk Muhammad Fakhruddin atau Pak Ngah Kun kita kerana sudi menjadi moderator saya pada malam ni. Tapi saya bagi Dr. T 1 minit saja. Pesanan khas kepada mereka yang mula nak berjinak-jinak dalam teknologi baru, dunia kripto, dunia NFT dan sebagainya. Pesanan Dr. Taha macam mana? Apa yang diorang perlu pegang asasnya sekuat-kuat, seerat mungkin agar tidak terjebak dengan benda-benda yang mungkin lara ataupun boleh mendatangkan, boleh mengelakkan kita daripada masuk syurga. Masya Allah, tak mau. Jadi yang pertama sekali adalah baca, yang kedua baca, yang ketiga baca. Kena baca.
Tidak ada, there is no such thing as skim cepat kaya. Yang menjadikan banyak anak-anak muda yang terjebak dengan kripto ni sebenarnya nak cepat kaya. Siapa yang masuk dunia kripto, dunia NFT dengan niat nak cepat kaya, anda akan paling cepat tertipu dan jatuh miskin. Tidak ada. Hilangkan mentaliti skim cepat kaya. Tak ada. Jadi baca, baca dan baca. Banyak bertanya dan sebagai penutup, pertama, hormati undang-undang negara, dan yang kedua, hormati undang-undang syariah. Letakkan dua-dua ni di hadapan anda dan barulah anda buat perdagangan, tidak kisah sama ada kripto, saham, NFT dan sebagainya. Terima kasih banyak Dr. Taha. Ya, itu saja pesanan yang cukup jelas bagi saya. Memang bagus pun sebab itu adalah mungkin hari ini adalah hari yang a bit technical untuk kita. Sebab penerangan Dr. Taha tadi itu sebenarnya dah cukup pendek dan cukup ringkas dah sebenarnya, tapi dia bunyi sangat technical, tapi saya harap ianya sangat bermanfaat. Terima kasih kepada Dr. Taha dan Pak Ngah. Terima kasih banyak. Jadi bagi anda yang sedang menonton ini, jangan lupa rate session ini. Kita kenalah kesian kat kami untuk kami bagi KPI kan. Jadi rate lah session ni 5 bintang. Dan kalau anda semua nak tengok rakaman ini, pergi ke link link.astroawani.com untuk workshop-workshop lain, dan juga rakaman ini akan dimuat naik di laman web berkenaan. Terima kasih kepada semua yang menonton. Semoga ianya bermanfaat dan mendatangkan ruang dan peluang untuk kita terus jadi kaya, bahagia dan terus berjaya sampai ke syurga. Itu saja, saya Hilal Azmi, Pak Ngah Kun dan Dr. Taha. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.